Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid darain amin. Faslun, bermula rukuk itu 4 syarat. Faslun, bermula rukuk itu 4 syarat. Muka surat 18. Tajuk di tengah-tengah. Baik, masuk pada perkara rukun, iaitu rukun yang seterusnya, iaitu rukuk. Rukuk, kita kata rokok. Pertamanya, yang kata rokok tu dia ada syarat dia. Bahawa ada ia kemudian daripada tamam Fatihahnya. Bahawa ada ia kemudian daripada tamam Fatihahnya pada orang yang lain daripada masbuk. Berhenti dulu situ. Baik. Tak boleh kita rokok dalam keadaan sebelum selesai membaca Fatihah. Tamam tu makna selesai. Tamam tu bahasa Arab. Tamam, tamat. Tamma yatimu, tamaman. Tamam, yakni sempurna Fatihah. Jadi kalau seandainya dia baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim sampai waladdallin, dia dah rokok. Itu maksud tamam tu. Belum sempat waladdallin, dia dah rokok sampai dah. Punya cepat laju baca Fatihahnya, rokok. Maka solat tu tak sah. Sebab tu dia tekankan perkara tu. Kalau kita baca sekali imbas, kita kata apa masalah dalam kitab ni pergi sebut mesti sempurna Fatihah. Memang orang baca Fatihah habis lah baru rokok. Tak, kadang-kadang ada orang silap. Dia siratal ladzina an'amta alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin amin sambil rokok. Jadi bila dia bunyi dallin tu masih Fatihah. Keadaan bongkok dia tu sampai tahap rokok. Maka ketika tak sah. Kebanyakannya orang yang sembahyang sunat yang buat begitu. Sembahyang sunat. Tapi dalam masalah sembahyang sunat dia sah. Sah dalam sembahyang sunat sebab dia ketika tu orang yang sembahyang sunat ni dia boleh duduk. Jadi masa dia tunduk tu belum lagi, walaupun tahap rokok, sah. Sebab dia orang yang tidak wajib berdiri, orang sembahyang sunat ni. Tapi takut berlaku ketika sembahyang fardu. Sembahyang fardu tak boleh macam tu. Okey. Kena tamam Fatihah dia. Tamam ni maksud dia tadi habis selesai baca Fatihah dan Fatihahnya betul. Kalau dia baca Fatihah tak betul dari segi hukum kita sebelum ni yang kita baca dalam syarat-syarat Fatihah, maka dia rokok, maka ketika tu tak sah. Batal solat. Sebab Fatihah tak sempurna, tak boleh. Dia mesti masalah rukun sembahyang ni dia tertib selepas satu selesai baru satu lagi, lepas satu selesai satu lagi. Maka tak selesai satu-satu rukun dia pergi rokok atau dia pergi i'tidal atau dia pergi pindah rukun lain, maka hukumnya tidak sah. Okey. Di sini satu lagi, pada orang yang lain daripada masbuk. Ini macam soalan minggu lepas. Tentang orang masbuk. Kena perhati betul-betul. Isu yang minggu lepas, kita bukan bahas tentang masbuk. Kita bahas tentang orang muafiq. Yang dia terlupa bacaan Fatihah dia.
Jadi sebelum kita masuk istilah masbuk, boleh buat catatan. Siapa yang ada buku, ada nota, buat catatan. Dalam solat sebagai makmum, dia ada hukum masbuk, dia ada hukum muafiq. Yang utamanya muafiq dulu, baru masbuk. Tak apalah, susunlah macam mana pun, masbuk dan muafiq. Okey, kita bahas muafiq dulu. Sebab itu utama dulu. Apa arti muafiq? Ni seringkah ni, nanti sampai dalam isu dah habis kita belajar ni, kita akan buat keluar satu kertas kerja tentang masbuk muafiq. Dia ada banyak masalah dalam masbuk muafiq ni. Jadi yang ni kita bagi ringkas dulu. Kita nak habiskan rukun syarat dulu. Sebab masbuk muafiq dia melibatkan orang semayang jemaah. Jadi kalau kita semayang, kebanyakannya semayang seorang diri di rumah atau sebagainya, kalau ni ya, kecuali jemaat lah. Okey, jadi kita utamakan ni dulu. Tapi kita nak bagi tahu apa dia masbuk, apa dia muafiq, sedikit hukum. Ya. Yang kata muafiq, asalnya muafiq. Dalam bahasa Melayu, kita pinjam cakap muafiq ni, kita kata muafakat. Muafakat membawa berkat gitu kan. Tapi penggunaan bahasa Melayu tu tak sama dengan penggunaan dalam bahasa Arab. Muafiq di sini iaitu berbetulan. Bukan muafakat. Berbetulan, bersamaan. Okey. Pada segi bahasa, pada segi istilah hukum syarak, muafiq tu apa? Iaitu seorang makmum yang dia sempat membaca Fatihah bersama imam. Itu istilah dia dulu. Okey, berhenti situ. Itu paling ringkas takrif kita letak muafiq. Seorang makmum yang sempat membaca Fatihah bersama imam. Itulah muafiq. Okey, huraian. Kena tulis huraian. Yang tadi tarif, definisi. Kita nak hurai definisi tadi yang katakan makmum yang sempat membaca Fatihah bersama imam tu apa maksud dia? Definisi perlu diterangkan. Itu yang menjadi kekeliruan dalam masyarakat apabila tidak memahami takrif. Okey, takrif dia tadi maksudnya setelah makmum takbiratul ihram, Allahu akbar. Ini huraian Setelah makmum takbiratul ihram, Allahu akbar, masa kadar dia takbir tadi, habis takbir sampai imam rokok. Masa tu, tempoh tu, sempat dia membaca Fatihah. Itulah muafiq. Okey, boleh gambarkan. Maksud kata, dia bukan berlaku pada rakaat pertama je. Setengah orang faham, oh dia tu masbuk. Tadi baru tambah satu rakaat. Itu istilah masbuk rakaat. Ditinggalkan rakaat. Dalam isu ni, dia bukan rakaat. Dia adalah Fatihah. Masbuk maknanya, muafiq maknanya orang yang sempat baca Fatihah dengan imam. Itu kata muafiq. Bila orang tu tak sempat baca Fatihah dengan imam, namanya masbuk. Masbuk. Okey. Tapi bukan dia kira orang baca ke tak baca, tak. Dia kira tempoh tu. Masa tu. Masa takbiratul ihram sampai imam rokok, kalau dianggarkan waktu tu sempat tak dia membaca Fatihah? Sempat. Maka dia dikenali sebagai muafiq. Jadi isu bulan lepas, minggu lepas, yang ditanyakan, dia lupa baca Fatihah, kemudian imam rokok. Okey, situasi itu muafiq. Maknanya dia takbir Allahu Akbar, dia pun benung. Satu dia benung. Boleh jadi dia benung. Ataupun dia baca
Doa iftitah, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhiya alladhi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, habis. Tempoh tu boleh baca Fatihah tak? Kadar tu. Sempat dah kalau dia baca Fatihah ganti doa iftitah ni? Sempat. Pasal doa iftitah dengan Fatihah panjang doa iftitah lagi. Itu kata kadar tu. Dia muafiq kan masbuk? Dia muafiq. Masa tu kita hukum dia muafiq. Dia elok dia baca wa ana minal muslimin, imam rokok. Allahu akbar. Dia tak boleh rokok. Sebab dia masuk tadi muafiq bukan masbuk. Faham Dia muafiq, maka dia wajib habiskan Fatihah. Biar imam pergi dulu. Kes ni, dia boleh ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang. 3 rukun panjang iaitu imam rokok. Imam rokok. Kemudian, imam i'tidal, baru kira 1. Imam sujud. Kemudian imam duduk antara 2 sujud, baru kira 2. Imam sujud kali kedua. Dan imam bangun berdiri balik, baru dikatakan 3 rukun panjang. Yang 2 lagi tak panjang. I'tidal dengan antara 2 sujud itu tak panjang. Maka dia tak dihitung. Maka kes 3 rukun yang panjang ni hanya ada pada muafiq. Okey, kes kedua. Jadi masalah tadi, sama ada dia terlupa baca Fatihah, sama ada dia pulun nak baca doa iftitah, tertinggal dia dengan imam rokok dulu, dia tak sempat baca Fatihah, wajib dia habiskan Fatihah. Andai kata imam dah bangun masuk rakaat kedua, dia masih lagi duduk baca Fatihah, tak sempat rokok, wajib mufarakah dengan imam. Tak mufarakah, jatuh batal sembahyangnya. Ini yang kena faham muafiq masbuk. Okey. Berbeza dengan masbuk, masbuk ni dia tak sempat baca Fatihah daripada takbiratul ihram dia. Sampai imam rokok. Tu asas. Jadi dia takbir Allahu akbar, imam dah baca qul huwallahu ahad. Maka dia kena baca doa iftitah tak? Dia kena baca Fatihah. Makmum yang macam ni dia kena baca Fatihah sebab dia tahu dah imam tak sempat dia kejar imam. Makruh dia baca doa iftitah. Kata ada ke hukum makruh? Ada. Ketika mana imam dah nak masuk baca surah yang pendek, kita tahu tak sempat nak baca Fatihah, kita pulun baca doa iftitah. Kerana kalau imam rokok sekarang, kita tak boleh rokok. Jadi orang masbuk ni, dia sempat mana Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam pun rokok, Allahu akbar, dia wajib rokok. Dia tak boleh habiskan Fatihah. Sebab dia memang tak sempat baca Fatihah, tu panggil tak sempat. Daripada takbiratul ihram dengan rokok imam. Okey. Faham? Dia panggil masbuk tu. Jangan pulun baca Fatihah. Bila dia pulun baca Fatihah sampai habis, imam sami Allah ni dah, dia baru nak rokok. Batal sembahyang dia. Sebab dia ketinggalan dengan imam. Dengan sengaja kerana dia masbuk. Faham? Ni yang kadang-kadang tersilap ramai orang macam tu. Dia pulun baca Fatihah sedangkan dia masbuk. Dia bukan muafiq. Dia memang tak sempat baca Fatihah pun. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dia sayang sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Imam pun Allahu akbar rakaat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah, elok dia Allah ya, imam sami Allah dah. Itu masbuk tu. Rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, rakaat keempat ke, dia panggil masbuk. Sebab dia memang tak sempat baca. Contoh rakaat kedua. Imam bangun Allahu akbar. Selalu berlaku rakaat ketiga ni. Rakaat kedua jaranglah berlaku. Sebab rakaat kedua dia ada surah. Imam baca surah, jadi panjang masa dia. Rakaat ketiga selalu gitu, baca tahiyat, at-tahiyat sampai tahiyat habis dah, imam pun Allahu akbar berdiri. Begitu. Makmum ni dia baru bangun. Setengah dia bangun tu imam dah iyakan na'budu lah. Nampak? Imam tu dah iyakan na'budu, dia baru bangun Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Imam ni dah iyakan na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baca pelan lah, baca sir rakaat ketiga. Sampai waladdallin amin.
dia pun rokok, Allahu Akbar. Makmum ni baru Ar-Rahmanir-Rahim. Dia pulun baca Fatihah sampai habis. Sebab dia kata, dia tak habis lagi. Dia orang muafiq dia. Dia kata, aku muafiq. Pasal dia kira yang rakaat pertama tadi. Maka dia tak ikut imam. Masa rokok imam, tak sempat dengan imam satu rokok, satu tamakninah dengan imam, maka dia batal sembahyang dia. Kalau imam sami Allah midah, dia masih lagi baca Fatihah. Ingat tu. Dia sebab syarat orang masbuk mesti dapatkan rakaat dia, iaitu dengan dia rokok satu imam, satu tamakninah. Andai dia tak sempat, batal terus tak lagi. Kalau kita sebut batal tadi, kalau dia sengaja kan, dia tak sempat, baru dia teringat, dia pun ikut imam, wajib ikut. Wajib ikut, dia kena tambah satu rakaat lagi, sebab rakaat pertama yang tadi yang tertinggal dengan imam tu, dia tidak sah. Ini yang rumit dalam masalah masbuk. Jadi orang yang masuk sembahyang jadi makmum, dia mesti tahu apa muafiq masbuk. Ini yang kita sebutkan hari itu, ramai orang, hatta kadang-kadang imam sendiri tak tahu ini hukumnya. Hukum muafiq masbuk ni. Dia faham masbuk tu, dia masuk-masuk, imam dah tahiyat awal. Dia pun masuk rakaat ketiga dah, Allah Akbar. Itulah masbuk. Ya. Dah. Itu muafiq kadang-kadang mana? Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Imam rokok, kita pun rokok. Kita sempat baca Fatihah. Itu muafiq. Walaupun masuk rakaat ketiga. Masbuk ni dia tak sempat nak rokok dengan imam. Kerana Fatihah tadi tak habis. Ya, jadi bagi gitu, ada orang yang dia sembahyang, boleh jadi rakaat kedua dia masbuk, rakaat ketiga dia masbuk, rakaat keempat dia masbuk. Selalunya orang tua lah. Imam baca laju. Syarat dia imam baca laju sangat. Allahu Akbar. Dia baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Allahu Akbar. Berapa ramai makmum yang dia pulun habiskan Fatihah. Tak, dia wajib ikut imam. Imam yang salah sebab dia baca laju. Tak perlu habis Fatihah. Kalau habiskan tak dapat rokok dengan imam, kira kena tambah satu rakaat lagi. Dikira masbuk. Rakaat ketiga, kedua, ketiga, keempat. Yang ni yang banyak orang tak tahu. Dia pulun, dia rasa mana boleh aku tak baca Fatihah lagi. Sedangkan dia demam masbuk. Sebab dia bangun lambat. Lalu orang tua lah. Dia bangun lambat, betulkan lutut. Elok dia tegak je nak baca Fatihah. Ya. Imam ni baca Fatihah laju. Selalunya gitu. Tak sempat makmum nak baca. Jaga-jaga makmum, dia akan jadi hukum masbuk ketika tu. Kaedah dia pegang balik. Kalau orang tanya kenapa? Kerana masbuk orang yang tak sempat baca Fatihah serta imam ketika imam rokok. Takrif kena pegang. Dia undang-undang. Nanti kita bahas bab tu. Kita buka kata kerja dia. Nanti kita nak baca cerita ni. Jadi, dia kaitkan tadi. Tak sempat ni. Okey. Iaitu, tamam Fatihahnya bagi orang muafiq lah. Tapi kalau orang masbuk, tak payah tamam Fatihah. Okey. Keduanya, lagi ada soalan, kita jawab. Buat keluar soalan tu. Keduanya, tunduk. Tanundal qaf, bukan tanda, tunduk. Kehadapan, ya, sekira-kira sampai dua tapak tangannya memegang kepada dua lututnya. Ni sini, jadi model. Cepat lah. Tengok kamera. Okey. Rokok. Okey. Bangun sikit. Sampai ke tangan kat lutut je. Nampak? Okey. Kalau sisi kat gitu, pusing badan. Ni dah kira rokok. Sekurang-kurang rokok. Dia tak lurus kan? Dia macam tu. Macam taklah sampai 45 darjah. Ini dikira rokok, sekurang-kurang rokok. Paling penyegan, paling malas, itulah cara rokoknya. Dia pegang lutut, dikira dah kira rokok. Jadi, kalau orang yang baca Fatihah tak habis tadi, yang kita tadi, dia sampai tahap macam ni badan dia baru walad dolin, kira tak sah. Sebab dia kira rokok lah. Walaupun dia tak rapat. Okey, rokok yang sempurna, satgi kita terang, berdiri balik. Ya. Tu, ke depan. Sampai tangan dia kira rokok lah. Ya.
pada orang yang sederhana kejadiannya. Yang ni maksud dia, tangan dia ni orang sederhana kejadian lah. Ya. Kalau orang yang jenis dia berdiri macam ni, tangan dah sampai lutut. Sampai kan? Ni normal. Orang yang tak normal, tangan dia panjang sampai ke lutut. Dia berdiri macam tu. Okey, maka dia tak boleh hukum macam tadi. An-nadirikal ma'dum. Dia kena hukum asal orang biasa lah. Memang dia berdiri sampai tangan dia ke lutut. Sebab tangan dia panjang. Jadi tak payah rokok lah. Kenalah rokok. Kena tunduk lah. Dia anggar lah. Kalau orang yang tangan panjang ni, dia kepakkan. Okey. Kemudian, tangan orang yang paling pendek. Misalnya dia tak ada tangan lah. Dia. Tangan dia takat siku kan. Nak kira macam mana, takkan dia nak bubuh siku dia sampai ke lutut. Macam tu. Dia kira biasalah. Agak lah. Macam orang biasa. Okey. Diri tu. Jangan pergi mana lagi. Ketiganya, jangan kasat dengan tunduknya itu akan yang lain daripada rokoknya. Duduk dulu. Ketiganya, jangan dikasatkan dengan tunduk itu akan lain daripada rokok. Ada kasat juga? Ada. Kasat ni apa? Niat lah. Tujuan dia rokok tu kenapa? Tak ada tujuan, saja-saja rokok. Tengah baca waladhalin amin. Pasal tunduk tu, saja tunduk. Nak ambil handphone, misal lah. Itu tak nama rokok. Dia tak ada tujuan. Bukan tujuan untuk rokok. Okey. Selain daripada tu, kita tengah waladhalin amin. Datang negro manakah? Mayang kat Mekah, biasalah. Ya. Mari negro bagi siku belakang. Tegang tu. Kita petar rokok. Malas nak bangun balik lah. Kira rokok lah. Tak boleh, tak sah. Kena bangun balik, baru niat rokok. Sebab tadi dia bukan niat rokok, dia terrokok. Begitu juga iktidal nanti. Okey. Mana tadi? Keempat, tamak ninah. Di dalamnya. Kena ada tamak ninah. Tamak ninah ni apa? Iaitu sekadar membaca subhanallah. Okey, bangun. Cuba buat rokok dengan betul. Okey. Gitu buat kadar tamak ninah tadi. Sami Allah balik. Bagi bangun balik. Allahu akbar. Subhanallah. Tu kadar bangun. Dia mesti semua anggota ni tetap. Dia tak boleh kepala tu tunduk, pum, baring balik. Walaupun dia baca subhanallah. Tu. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar. Itu bukan tamak ninah. Dia bukan bacaan. Dia mesti masa dia tegak, dia sebut subhanallah, dia bangun balik. Baru nama tamak ninah. Okey. Yang jadi orang sembahyang sunat banyak tak ada tamak ninah. Sebab dia Allahu akbar rokok, subhanallah azim wa bihamdihi, subhanallah alhamdulillah. Dia tak ada nak berhenti dulu. Okey. Jadi yang ni syarat. Yang sunatnya, okey, buat balik. Rokok, tunjuk. Okey. Dia kalau ikut belakang ni kena straight. Kepala dengan punggung ni straight. Ni bongkok orang dia. Cuba buat tegak. Boleh, pusing. Pusing kepala sana. Boleh lah buat tegak. Dia kena belajar buat tegak. Okey. Ni tegak lah. Dia mesti sama tu. Dia jangan, ketunduk lagi. Tunduk lagi. Lagi. Ni. Jangan tundukkan kepala ke bawah. Sebahagian ulama' kata batal. Ada ulama' kata tak sah. Macam ni. Maknanya tengkuk dia tu menghadap kiblat. Ada ni orang yang budak-budak selalunya. Dia suka tunduk gitu. Tu tak sah. Dia kena tegak. Kepala longak sikit. Kalau boleh macam tu. Dia tengok bukan tengok buku lali. Bukan tengok buku kaki. Ada orang dia tengok mata kaki dia. Bukan. Tengok tempat sujud. Hatta kata ulama, walaupun di depan Kaabah, pada kaul yang muktamad kata tengok tempat sujud, bukan tengok Kaabah. Kaul dhaif dalam mazhab Syafi'i yang kata tengok Kaabah. Kita pegang kaul kuat lah walaupun benda sunat. Okey, dah. Bolehlah tu. Dan sunat membaca padanya, baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih.
Jangan duk ikutlah apa ustaz-ustaz yang duk bising-bising dia kata ni tak ada sunnah. Sunnah kata subhanallah azimnya. Tak payah kita pegang yang ni. Dah ada kitab tulis itu wa bihamdih. Mengikut pendapat ulama, ada yang disebut subhanallah azim wa bihamdih dan ada yang dipanjangkan lagi. Daripada bacaan tu kemudian hujungnya wa bihamdih. Kita tak hafal, kita tak amal pun. 1 kali dan sekurang-kurang akmalnya 3 kali. Apa maksud sekurang-kurang akmal? Okey, yang 1 kali tu kira yang paling minima. Ya, mana nilai dia sangat rendah. Yang sempurna, ya, habis-habis dimasuk kategori sempurna, iaitu 3 kali. Yang lebih sempurna, lebih lagi, up lagi 5 kali. Up lagi 7 kali. Up lagi 9 kali. Up lagi 11 kali. Up lagi tak ada dah. Siapa mereka pula 13 kali dia kata lebih lagi sempurna, bid'ah. Wirid dia takat tu je. Kecuali ditambah dengan doa yang dimasukkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada doa dia. Doa yang lain daripada ni tasbih. Tasbih takat tu je. Jangan lebih. Ulama kata takat 11 kali. Okey. Ni kata ulama ni. Tu jangan duk pening-pening lalat lagi. Dia kata ada ustaz kata tak boleh. Nabi tak pernah buat 11 lah apa benda lah. Itu tu duk masuk lah. Ambil yang ni dulu. Okey. Sebagai seorang imam. Ingat orang yang jadi imam. Jangan lebih pada 3. Makruh. Jika dia lebih pada 3. Menyebabkan makmum tak selesa. Lama sangat. Maka jatuh haram. Kalau saja-saja buat makmum diam, makruh lagi. Sebab dikhawatiri ada makmum yang uzur. Kecuali lah tok-tok guru di pondok. Kami dulu, tok-tok guru memang dibuat panjang. Ya. Sebab apa? Tok guru ni melatih anak murid. Kita melatih anak murid lain. Ya, biar dia rasa susah, biar dia rasa lambat. Bagi dia tu lain. Tapi kalau dengan orang awam tak boleh bawa apa yang kita belajar di pondok caranya tu. Sebab dia latihan. Ya, memang kalau di sekolah kena gitulah. Ustaz dia kena Allahu Akbar subhanallah azim. Bagi lama sikit, bagi dia berlatih jadi tertib sembahyang. Tapi kalau dengan masyarakat tak bolehlah kita nak bawa hukum dengan kita mendidik anak murid, kita boleh susahkan dia. Ya. Susahnya ustaz yang nak baca surah ni panjang, tak kira baca. Sebab dia mendidik. Tapi dengan masyarakat tak boleh. Kita bukan mendidik macam tu. Kena faham. Jadi tak boleh lebih pada 3. Makruh kata ulama. Kalau menyakitkan makmum sehingga makmum pun dah jadi lesu apa sebagai, maka jatuh haram. Syaratnya ramai makmum tak reda lah. Okey. Jadi afdalnya kalau jadi imam 3 kali je, jangan lebih. Okey, syahdan. Bermula sah i'tidal itu dengan 4 syarat. Jadi bab rokok dah selesai. Kita tunjuk tadi ni. Okey, pertama bahawa ada ia, kemudian dia sempurna rokok. Jadi rokok kena sempurna. Sempurna tadi syarat tadi. Iaitu dia tunduk Allahu Akbar subhanallah azim wa bihamdih lah paling komannya. Sami Allahu liman hamidah. Baru sah i'tidalnya. Tapi kalau dia terus je waladhdallin amin, Allahu Akbar sami Allahu hamidah, tak sah i'tidalnya. Dia laju sangat. Ya. Kedua, kembali ia kepada barang yang ada dahulu daripada rokoknya. Kembali siapa tu? Kembali makmum, Kembali orang yang rokok tadi, sembahyang tadi, ya, kepada barang yang ada dahulu daripada rokoknya. Jaga-jaga. Di sini ada kekeliruan segelintir kecil lah, sebilangan kecil. Segelintir orang, sebilangan kecil yang dia faham kembali ia kepada barang yang ia ada dahulu daripada rokoknya. Dia balik buat apa? Okey. Contoh rokok, kita rokok ni. Sami Allahu liman hamidah, sebab dia kata kembali balik, dia letak tangan kat sini balik. Mungkin tak pernah jumpa lah, tapi kita pernah jumpa. Memang ada orang tanya pun, dia kata ada seorang ustaz, dia kata
Ustaz tu kata memang kena letak balik sini sebab dia kata, sebab kitab kata dahulu daripada rokoknya. Tu ustaz tu salah faham. Kalau kita kata kembali balik barang yang ada dahulu pada rokoknya, baca Fatihah balik maksudnya tegak dia tu. Maksud kitab ni tegak dia tu. Macam mana kita tadi tegak, berdiri lurus baca Fatihah, kita rokok Allahu Akbar, sami Allah mindah i'tidal pun sama tegak dia. Jangan dia rokok Allahu Akbar, sami Allah mindah sekerat Allahu Akbar. Tu tak tegak balik, tak kembali pada asal. Kecuali orang sakit lah, belok dia rokok, dia tak boleh bangun lah. Bangun sekerat dia sakit perut, dia pun tunduk. Itu lain. Ni orang sihat ceritanya. Bukan kembali tangan tak situ, tak. Tangan dalam kitab besar-besar dia kata farsal. Fa'irsal mana lepaskan tangan. Ada nas dia yang suruh lepas tangan tu. Ada berlaku ni, orang tanya. Dia kata ustaz tu sampai buat kerja dalam masalah, tangan kena sini balik. Punya rajin ni ustaz tu. Buka lah kitab besar sikit. Kita tengok fiqah ni, apa perbuatan alim ulama' yang ramai. So tengok orang awam. Ulama' buat macam mana, kita tengok tok-tok guru buat macam mana. Sebab tu kena berdamping dengan tuan-tuan guru yang mengamalkan, yang alim fiqah lah, bukan yang dia sorban besar je, dah. Yang dia alim fiqah, macam mana dia alim fiqah, dia buat macam mana. Kebanyakan tok guru Allahu Akbar, sami Allah mindah, lepas tangan. Tiba-tiba kita kata tak betul tok guru tu. Berpandu pada situ dah boleh dah bagi orang awam, dia taklah nak mengaji, tak ada apa, dia bergandu pada tok guru dia. Ini tak, dia lebih terpengaruh dengan ada ustaznya. Ni banyak yang suka viral gitu. Kita tanya kita, ni ustaz ni kata gini lah, apa mengaji macam mana? Sebab tu ilmu kena tahqiq. Ilmu kena tahqiq, bukan dengar orang. Kita ambil pada siapa guru aku, siapa guru aku. Dia kata apa? Pegang tu dulu. Bila ada pendapat yang baru, kita tak faham pendapat baru tu datang daripada mana, punca mana, pegang hak guru kita dulu. Supaya jangan jadi kita jadi stres, celaru, keliru. Ini tak cepat sangat. Sebab tu orang dulu ngaji pondok, dia hafaz kitab apa, dia hafal bab rukun. Fathul Qarib. Dia hafal Raya tu takrib, berapa rukun, berapa syarat, berapa ni. Dia bawa tu naik kitab besar sikit pun, syarah kepada Raya tu takrib. Naik pada Fathul Mu'in, sama juga dia punya hukum. Hafal pula matan Fathul Mu'in. Hafal. Jadi bila dia ke mana pun, dia ingat apa yang dia belajar. Dia tak celaru. Kita sebab kita tak pegang. Kita ingat itu belajar macam mana. Dia tak berkitab. Itu masalah dia. Ni put rujuk. Kitab ni kena beli. Rujuk balik. Aku mengaji kata mana ni kitab dia. Dia kata apa. Balik kat situ. Okey. Ketiganya, jangan kasat ia dengan kembali itu akan lain daripada i'tidalnya. Macam tadi. Jangan dia sebab lain daripada rokok. Maka i'tidal. Dia dah rokok je. Allahu Akbar. Bunyi guru. Perang. Dia pun terkejut. Tegak itu. Dia tengah rokok. Dia terkejut. Bangun gitu. Adakah dia kira terus? Terus lah aku i'tidal. Malas nak rokok balik lah. Tak sah. Sebab dia terkejut. Bukan dia sengaja bangun untuk i'tidal. Itu masuk qasad tu. Keempatnya, tamak ninah dalamnya. Kena tamak ninah dalam i'tidal. Jangan sami Allah mindah rabbana lakal hamdu Allahu Akbar. Ini ramai gitu. Dia rokok, sami Allah mindah rabbana lakal hamdu Allahu Akbar. Dia kata saya baca, badan berhenti tak? Selalunya dalam bab i'tidal ni, kita dah tunjuk pula lah. Tangan. Selalu tangan. Nampak? Ini di belakang sikit. Okey, tangan yang jadi problem orang. Selalunya sembahyang sunat lah. Kalau yang beriman tak ada masalah. Dia rokok. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tangan ni tak berhenti. Ni. Itu boleh. Itu satu. Tak boleh. Satu lagi, tapak kaki. Ni masa bangun sujud dengan nak sujud. Orang tua-tua banyak macam ni. Kalau boleh elak kan. Tengok sampai tapak kaki. Okey Dapat kena belakang lagi. Dengar tak? Kita dengar. Buka.
Okey. Nampak abang lagi? Angkat tu sikit. Okey ya. Macam ni satu orang perbuatan dia rokok, lalu rokok tak ada masalah, dia rokok gitu kan. Kemudian dia sami Allahu liman hamidah, kemudian dia tarik ni, kemudian dia angkat, dia nak rapat kan, dia angkat kaki sambil dia tunduk. Berapa perbuatan di situ? Dia jadi lebih daripada 3 lah. Faham? Tu termasuk tak tamak ninah. Okey. Satu lagi, sebab dia bergerak tiga anggota berturut-turut, tak boleh. Satu lagi macam ni, sami Allah liman hamidah, dia tak ada apa lagi, dia pun tangan dia tak berhenti. Ni kira tak tamak ninah walaupun dia berhenti sekejap. Dia tak boleh tarik kain itu. Kalau nak tarik juga, dia kena tertik. Contohlah, ni ada seluar susah nak rokok, nak sujud kan. Gitu. Sami Allah liman hamidah, berhenti kejap, tariknya tu jangan bergerak tangan. Itu. Jangan dia tarik gitu. Tarik letak tangan gitu sampai ke bawah. Okey. Satu lagi kaki, bangun pada sujud. Ni orang tua banyak ni. Nampak? Okey, kaki masa sujud, dia sujud kan. Selalunya dia bangun, dia letak macam tu. Okey. Kemudian dia bangun balik. Atas dia kangkang balik. Tu tak boleh. Sebab dia tambah pergerakan tu. Takut jadi batal. Bukan kita kata batal, takut jadi batal sebab menambah 3 perbuatan lain daripada perbuatan sembahyang tu. Cuma dalam angkat kaki tu dia tak berapa bimbang. Tadi sebab dia tak bercampur dengan perkara sunat. Dia hanya angkat kaki bangun daripada perkara fardu. Takutnya rakaat kedua. Sebab dia angkat tangan 2 gitu, sambil kaki dia pula bergerak. Yang tu jadi 3. Faham Itu detail lah. Kalau orang perempuan kan bila nak sujud tu kan terlekung. Tangan nak sujud tu dia memang tujuan, tak ada masalah. Dia kan kalau kata nak ni kan, takut Yang tu tak apa. Itu memang tangan ke situ. Memang tangan tu kita tolak sambil tu. Yang kain ni dia tak berkait dengan sembahyang. Yang ni dia berkait. Pasal tangan memang kena ke depan. Dia tolak sambil letak. Tolak lah. Kira tolak lah tu. Tu kena jangan banyak bergerak. Sekali je. Jangan kibas gitu. Perbetul pula. Jangan jadi macam Arab. Mana sejadah buah dah tu. Jadah ni berapa? Masya. Selalu sangat ni orang yang panggil orang Mekah jadi imam tu kadang-kadang dalam mazhab kita tak berapa sesuai. Mainlah pinjam. Okey, dia pakai mislah. Mislah tu jubah nombor 2 yang duduk luar tu. Okey. Cuba tengok imam Mekah, imam Madinah, dia kan ada satu mislah tu. Okey, dia buat tu. Bila dia buat Allahu Akbar, dia suka main macam tu. Ni. Lagi dia terjatuh, dia tarik balik. Ini kadang-kadang batal sembahyang pada mazhab. Lepas tu kita susah juga ni. Dia memang mislah tu dia tak kait, tak ikat, dia suka jatuh, dia tarik balik. Betul? Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Memang berlaku. Itu jaga-jaga. Orang yang suka pakai shawl, yang suka pakai mislah, yang suka pakai serban, boleh, bukan tak boleh, tapi kena ikat betul lah. Dia pakai serban gitu kan. Bila rokok jatuh. Okey. Kemudian sami Allah hamidah, dia buat balik. Sambil tangan belum tamak ninah lagi. Ni yang kena belajar ni. Bukan disuruh beramal soleh dalam keadaan begitu. Dia tak kira imam besar ke imam kecil ke. Salah tetap salah lah. Okey, tu kena faham Kau apa dah? Dan membaca pada kalau angkat kepala daripada rokoknya, ni satu. Ni mazhab kita pegang.
Sami Allahu liman hamidah. Okey kita rokok, kita buat duduklah senang. Okey. Duduk ni kan kita ni kira rokok lah. Sembahyang duduk. Sembahyang duduk rokok dia macam ni. Tunjuklah Ustaz. Kok orang nak sembahyang duduk. Sembahyang duduk, dia macam rokok orang sembahyang diri kalau yang mampu. Jadi kaki dia gitu. Dia macam rokok tapi kaki dia kepak tu. Okey. Kemudian dah rokok, subhanallah azim wa bihamdi. Bangun tu sami Allahu liman hamidah. Masa bangun tu sami Allah. Macam berdiri lah juga contoh. Okey. Dia nampak. Kita rokok kan. Sami Allah tu sambil angkat. Sami Allahu liman hamidah. Itu. Hamidah tu dah bergerak berhenti dah. Jangan Sami Allahu liman hamidah. Ni ramai macam ni. Tak sampai lagi ke atas. Dia dah habis dah bunyi. Contoh ni bagi lagi sekali. Nampak? Okey. Sami Allahu liman hamidah. Ni makruh. Dia ni mesti bergerak dan berhenti bunyi. Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Sampai ke bawah. Okey. Macam tu lah rokok. Allahu Akbar. Sampai bar tu diam. Anggota berhenti, bunyi pun dia. Dia zikir untuk turun yang tu. Allahu Akbar. Okey. Subhanallah azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Dah tegak tu. Rabbana lakal hamdu. Okey. Tu bacaan kita. Okey baru kita rokok pula untuk sujud pula takbir. Yang menjadi masalahnya bila dia pergi Mekah, dia ikut tok imam Mekah tu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Dia tak baca dah Sami Allah dah. Rabbana lakal hamdu dia kata. Dalam mazhab tak boleh. Bukan tak sah. Makruh sebab dia tinggalkan sebut Rabbana. Tak nak hurai lah. Kita pegang mazhab dia dulu. Huraian mazhab ada alasan dia kuat juga. Nak cerita alasan dia tak sempat lah ni. Tapi pegang. Mana dalam mazhab Syafi'i dia tetap baca Sami Allahu liman hamidah walaupun dia makmum, walaupun dia imam. Macam mana imam sebut Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, kita pun Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Semayang seorang ke, semayang jadi makmum ke, sama. Jangan dia tukar. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Maka dia telah memindahkan zikir Sami Allah tu dengan zikir Rabbana. Rabbana tempat i'tidal. Buka kitab mana pun, Rabbana lakal hamdu tu masa bangun ke masa i'tidal? Masa i'tidal. Maka jangan diubah. Tu zikir khusus dia. Tu timbulnya bila kita ikut mazhab tu, itu. Memang ada mazhab gitu. Kita tak nafikan, kita pegang mazhab Syafi'i. Kita nak belajar ni mazhab Syafi'i. Okey Ada mazhab yang dia Rabbana dia. Kalau makmum jadi Rabbana. Kalau dia semayang seorang diri, Sami Allahu liman hamidah. Itu tak salah. Pening cerita dia. Kita ambil satu dah untuk kita amal soleh. Bukan kita nak berbalah dalam masalah khilafiah dah. Kita nak ambil satu jadi panduan yang esok kalau Allah Ta'ala tanya, kamu ikut siapa? Ni. Saya ada panduan. Bukan saya tiru-tiru. Okey Dan apabila betul berdirinya, maka membaca ya Rabbana lakal hamdu. Nampak? Terang kitab sebut. Kalau kita ambil daripada kitab, dia terang dia. Kita dah betul berdiri, apa baca dia? Rabbana lakal hamdu. Mana tidak akan timbul dalam masalah Sami Allah. Masa bangun. Masa imam bangun, imam baca, makmum tukar lain Rabbana lakal hamdu. Tak, dia dah tegak dah Rabbana lakal hamdu. Boleh tambah Rabbana walakal hamdu. Ada dua riwayat. Mil as-samawati wa mil al-ardi ni boleh sunat tambah. Tak mau tambah pun boleh. Sunat tambah mil as-samawati wal ard wa mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tak hafal yang tu pun tak apa. Rabbana lakal hamdu je. Dah dapat dah pahala dia. Dan sunat mengangkat dua tangannya macam kita tunjuk tadi.
seperti yang angkat pada tak kala takbiratul ihram. Macam tu. Bukan macam setengah orang Allahu Akbar elok. Ya, masa dia rokok dia turun sikit. Allahu Akbar. Sami Allah dia tu ke bawah sikit. Ni salah. Dia macam tu juga. Allahu Akbar takbir, kemudian kita nak rokok, Allahu Akbar sama juga tinggi dia. Sami Allah ni dah sama juga tinggi dia. Dia tak ada yang ni. Kalau Syiah semua dia angkat tangan. Sampai sujud rokok pun dia angkat tangan. Itu dia pelik. Ni apa benda ajaran? Itu Syiah. Dia duduk antara dua sujud pun Allahu Akbar. Bangun bersujud pun Allahu Akbar. Angkat gitu. Pening apa? Tengoklah mazhab kita dah lah. Pening orang. Okey. Dan sunat mengangkat tangan tadi habis. Pada tak kala turun kepada rokok, sunat angkat tangan. Pada tak kala bangunnya daripada rokok, nak pergi ke i'tidal pun angkat tangan, sama. Pada tak kala betul berdiri pada tahiyat awal. Okey. Siapa ada kitab, garis benda ni. Sebab orang pertikaikan. Kerana kalau kita pergi Mesir, kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi kebanyakan negeri Arab, kebanyakan mereka tidak mengamalkan mazhab Syafi'i. Jadi bila tak mengamalkan mazhab Syafi'i, dia bangun pada tahiyat awal tu dia tak angkat tangan lah. Allahu Akbar, tambah kadang mazhab, ada mazhab yang dia tak angkat langsung. Sami Allah, dah. Ya. Kemudian dia tahiyat awal dia bangun Allahu Akbar gitu tanpa angkat tangan. Bila kita angkat, kita mazhab Syafi'i sunat angkat. Bermula yang lain daripada 4 tempat ini tiada sunat angkat tangan. Bahkan kalau diangkat tangan bergerak 3 kali berturut-turut jadi batal. Ya. Dan sunat membaca kunut. Nanti kita baca bab kunut. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ni handphone. Ada? Kalau dia tidak sebut sama Allah kan? Mungkin dia buat perbuatan macam rokok kan? Dia rokok lepas sebut Allah Akbar. Jadi tak dapat pahala sebut tu. Pahala zikir tu tak dapat. Sia-sia lah sebut. Tak makruh lah. Makruh. Tak kena tempat. Dia sama macam yang sebut lepas tu baru Dia ubah zikir je. Gerak pergelangan. Gelangan ni besar. Gerak pergelangan tangan. Yang dia kecil tu jari ni. Macam tu kan. Nampak? Okey. Isu nanti kita buat ni. Contoh orang yang dia menulis. Satu kita pegang daripada mazhab kita, contoh kita buat contoh lah berlaku. Okey, nampak ni meja nampak. Okey. Kita angkat tangan. Asyhadu alla ilaha illallah. Okey. Ada yang dia beramal dengan mazhab dia, konon dia gerak gitu. Ya, dia gerak gitu. Yang ni tak batal. Ya. Tapi ada yang menulis gitu. Dia buat gitu. Yang ni batal sebab pergelangan tangan ni bergerak. Ni tak boleh bergerak ni. Dia kira besar tu. Pergelangan tangan besar. Dia ke jari je. Satu soalan ya. Soalan tadi. Ulangan soalan. Wallahu alam, tak ada, habis dah soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina tarifin, Allahumma aftah alaina tarifin, Allahumma aftah alaina tarifin. Allahumma nabil qulubana bil hadika bi rahmatika rahimin malhan. Kadang-kadang berlaku, ada lagi soalan ni. Berlaku kain telekong dipakai terlepas ikatan. Itu apa soalannya?
Pegang ikatan tu. Ikat kalau boleh tak bergerak banyak. Kalau tak payah bergerak banyak, tak boleh. Kalau dia kena bergerak banyak, tak boleh. Macam dia kena buat gitu. Kalau dia boleh letak tangan gitu, diikat yang tu. Tu boleh. Nampak? Tapi, kalau dia bergerak sampai siku tu, tak boleh. Jadi, dia kena selit gitu. Kain tu. Gumpal gitu sekali lalu, kemudian selit. Dia bergerak jangan banyak kali. Dia boleh bergerak gitu, pegang dulu. Kemudian dia masuklah dengan tanpa, apa ni lah. Itu cara dia. Tidak pun pegang sampai habis. Cuma sujud jangan sujud. Okey. Ada syarat sujud tadi. Sujud tak masuk ya, baru rokok kan. Nanti bab sujud pula. Sujud ada syarat-syarat lain pula. Wallahu alam bisawab.